Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur kolokium Siswazah dan Prasiswazah Pengajian Arab dan Tamadun Islam IKOS Parti 3.0. Saya Muhammad Izzah Abdul Murad, calon sarjana daripada Pusat Pengajian Pendidikan Dakwah dan Peradaban Islam UNIZA. Ingin menyampaikan satu kertas yang bertajuk Tuhfat Al-Mujahidin karya Syekh Zainuddin Al-Makhdum II sebagai naskah jihad di Malabar, India pada abad ke-16 Masihi. Untuk pengenalan, Malabar atau Kerala ini merupakan kawasan pesisir pantai yang terletak di sebelah barat daya India yang didiami oleh sekelompok masyarakat Islam yang hidup secara minoriti di bawah pemerintahan kerajaan Hindu Zamorin yang berpusat di Kozhikode. Kozhikode ni nama popular Inggerisnya adalah Calicut. Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama ini adalah pencetus kepada era awal penjajahan Inggeris di Malabar pada tahun 1498 Masihi. Pada awalnya, tujuan kedatangan Portugis ini adalah hanya untuk meninjau situasi kehidupan masyarakat di Malabar yang melakukan aktiviti perdagangan rempah pada ketika itu. Namun sebenarnya mereka ini ada tujuan yang lain untuk menyebarkan kristianisasi agama mereka, untuk menyebarkan Kristian di kawasan tersebut dan menjajah kawasan tersebut. Dan 2 tahun selepas kedatangan Portugis ini, maka bermulalah siri penjajahan di Malabar. Ini adalah peta kawasan pesisir pantai Malabar. Kalau anda dapat lihat, ini adalah lorekan Malabar. Dan apabila dibesarkan kawasan tersebut pada tahun 1498, anda dapat lihat di sini kita ada 4 kerajaan Hindu yang menguasai kawasan pesisir pantai Malabar. Kita ada kerajaan Kolatiri, kita ada kerajaan Zamorin, kita ada kerajaan Kochi dan kita ada kerajaan Kolem. Dan perubahan wilayah ini berlaku perubahanlah selepas penjajahan daripada Inggeris ini. Dapat lihat, ini adalah wilayah yang selepas pada tahun abad ke-16. Ini adalah abad ke-17. Ini wilayah pada abad ke-17. Kemudian pada tahun 1909, wilayah-wilayah ini berpecah lagi. Dan yang sekarang, wilayah-wilayah ini telah bergabung dan menjadi satu tempat dinamakan sebagai Kerala. Konflik penjajahan Portugis ini telah mendorong kepada ulama di Malabar ni bangkit dan menghasilkan karya-karya yang bersifat anti penjajahan untuk menyeru semangat jihad dalam kalangan masyarakat Islam. Karya-karya ini terbahagi kepada dua. Kita ada syair dan satu lagi kita ada teks penulisan sejarah. Di mana syair ini kita ada dua yang bersifat anti penjajahan. Yang pertama adalah Tahrid Ahlul Iman ala Jihad Amdati Sulban karya Syekh Zainuddin Al-Makhdum I. Yang kedua kita ada Fathul Mubin karya Qadi Muhammad Ibnu Abdul Aziz. Untuk teks berkenaan sejarah Malabar itu sendiri, ini adalah teks yang saya ambil lah, di mana yang menjadi kajian ni iaitu Tuhfat Al-Mujahidin karya Syekh Zainuddin Al-Makhdum II. Syekh Zainuddin Al-Makhdum II ni dia merupakan cucu kepada Syekh Zainuddin Al-Makhdum I. Kita pergi kepada biografi ringkas Syekh Zainuddin Al-Makhdum II. Okey, nama penuh Syekh Zainuddin Al-Makhdum II Ahmad Zainuddin Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di Combal di Malabar. Tahun kelahiran pada tahun 1530 Masihi. Tahun kematian ini berlaku perdebatan di antara ahli sejarah, di mana sama ada kematian beliau ini pada tahun di mana beliau berhenti menulis kitab teks ini iaitu Tuhfat Al-Mujahidin pada tahun 1583
ataupun pada tahun selepasnya pada 1585 ada berlaku perdebatan di antara dua tahun tersebut. Gelaran seperti yang saya sebut iaitu Syekh Zainuddin Al-Makhdum II. Beliau merupakan anak sulung kepada Muhammad Al-Ghazali dan cucu pada Syekh Zainuddin Al-Makhdum I. Ayah Syekh Zainuddin Makhdum II ini merupakan seorang ulama terkenal. Dia seorang qadi dan mufti di utara Malabar dan ibunya adalah seorang wanita mulia yang berketurunan Valiakata Raketi di Combal. Makhdum II ini mempunyai 3 orang anak iaitu Abu Bakar, Abdul Aziz dan Fatimah. Nama isteri beliau tiada dalam mana-mana rekod dalam sumber sejarah lah. Siapakah Makhdum II? Baik, Makhdum II ni adalah keturunan daripada Makbar Yaman, di mana mereka ni datang ke Malabar untuk menyebarkan dakwah Islamiah. Mereka datang itu mereka pergi ke Tamil Nadu, di mana Tamil Nadu pada ketika dulu pada abad ke-16 dia ada beberapa wilayah yang dinamakan Kelakara, Madurai dan Kayapattanam. Dan selepas penyebaran dakwah Islamiah yang dilakukan di kawasan itu, mereka terus menetap di Kochi dan kemudian telah berpindah di Ponani pada abad ke-15 Masihi. Di Punani inilah bermula di mana mereka telah membina masjid, telah membina madrasah untuk tujuan penyebaran ilmu dan banyak melahirkan ramai ulama kerala lah, ulama Malabar. Makhdum II ni dia amat terkenal dengan penulisan beliau iaitu kita ada dua iaitu teks Tuhfat Al-Mujahidin dan Fathul Mu'in. Beliau ni seorang ulama yang berperanan penting kepada pembangunan sosial dan agama di Malabar, Selatan India pada abad tersebut. Tuhfat Al-Mujahidin ni merupakan karya pertama yang menaratifkan sejarah Malabar secara detail. Manakala Fathul Mu'in ini pula dia berkaitan mengenai fiqh atau undang-undang Islam. Hasil dari pembelajaran Makhdum II di sekolah yang bermazhab Syafi'i dan di Universiti Al-Azhar Mesir. Baik, kita pergi kepada Tuhfat Al-Mujahidin. Tuhfat Al-Mujahidin ini merupakan teks berkenaan reaksi orang Islam terhadap kedatangan Portugis, di mana Portugis ini telah telah datang dan membuat campur tangan lah dalam politik dan ekonomi di Malabar. Dalam politik pula, dalam politik di kawasan Malabar ini kita ada 4 kerajaan Hindu di barat daya India di bawah Empayar Vijayanagar, di mana kerajaan yang menguasai di sebelah barat daya India adalah kerajaan Kozhikode, kerajaan Kolatiri, kerajaan Kollam dan kerajaan Kochi. Untuk kerajaan Islam di sebelah selatan kita tidak ada kerajaan Islam yang wujud pada ketika itu, tetapi kita ada kerajaan Islam yang wujud di dataran tinggi Deccan, di mana dia bersempadan dengan Empayar Vijayanagar. Okey, di mana dataran tinggi Deccan ini dikenali sebagai Kesultanan Deccan. Kesultanan Deccan ini dia terdiri daripada Ahmadnagar, kita ada Berar, Bijapur, Golconda dan Bidar, di mana kelima-lima kerajaan ini adalah pecahan wilayah daripada Kesultanan Bahmani, iaitu kerajaan sebelum daripada Kesultanan Deccan. Dari segi ekonomi, kelangsungan Malabar ini dia hanya bergantung kepada aktiviti perdagangan dan cukai-cukai yang telah disediakan oleh pemerintah lah. Kebanyakan pedagang yang datang ke Malabar adalah dari kalangan orang Islam dari tanah Arab. Dan kemudian daripada situ berlakunya penyebaran Islam dan pemulukan orang-orang Hindu ini dia memeluk agama Islam dan telah membentuk satu komuniti lah di bawah kerajaan Hindu Zamor ini. Di mana golongan ini telah diberi kebebasan beragama di bawah kerajaan Hindu dan juga telah diberi kepercayaan dan kedudukan untuk menjaga kawasan maritim di Malabar. Namun ketibaan Portugis pada tahun 1498 ni dia telah mencabar kedudukan pedagang Muslim pada ketika itu. Jadi Tuhfat ini adalah sebenarnya adalah reaksi penulisan daripada golongan ulama terhadap situasi yang saya sebut sebelum ini. Tuhfat Al-Mujahidin ini dia terbahagi kepada 4 tema, di mana tema yang pertama adalah jihad.
Syekh Zainuddin Makhdum ini dia menceritakan mengenai jihad dalam Tuhfatul Mujahidin dengan mendatangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk menyeru kepada masyarakat Islam dan pemerintah untuk menentang Portugis pada ketika itu. Dia menceritakan bahawa orang-orang yang berjihad ini akan mati syahid dan dijamin untuk mendapatkan syurga. Baik, tema yang kedua adalah dalam teks ini dia menceritakan mengenai sejarah kemasukan Islam dan kerangka politik Malabar itu sendiri sebelum abad ke-16 Masihi. Ini adalah sejarah awal lah bagaimana Islam itu datang melalui perdagangan dan bagaimana pemulukan pemerintah orang Hindu itu telah menyebabkan penyebaran dakwah Islamiah di kawasan bahagian selatan India. Yang ketiga, kitab ini, teks ini dia menceritakan mengenai budaya orang Islam dan orang bukan Islam Malabar, di mana dia fokus kepada kasta Brahmin dan Nair, di mana kasta-kasta ini adalah kasta yang telah diamalkan oleh orang-orang Hindu, dan orang Islam yang berada di situ dia telah ada berlaku sedikit kita panggil asimilasi lah, cuma dia masih tidak bertentangan lagi daripada ajaran Islam itu sendiri. Budaya itu dikekalkan, cuma dia masih tidak bertentangan dengan agama Islam. Dan yang keempat ini adalah sejarah penjajahan Portugis di Malabar, di mana di dalam bahagian ini, di dalam tema ini, Syekh Zainuddin beliau menulis dalam Tuhfat Al-Mujahidin mengenai uh, perbuatan dan uh, perbuatan yang buruk lah mengenai apa yang Portugis buat dekat Malabar ni. Tempoh masa penulisan ni dalam pada tahun 1498 hingga 1583. Okey, berdasarkan empat tema ini, kita dapat simpulkan bahawa ini teks ini adalah merupakan sumber prima kepada sejarah Malabar. Sebab dia mempunyai sejarah yang luas lah, sebab dia telah dan sehingga kini dia menjadi rujukan kepada ahli ilmuwan sejarah. Dalam kitab ini juga dia menjadi mesej kepada masyarakat Islam di Malabar, seperti yang saya sebutkan tadi, dia sebagai untuk menyeru semangat jihad. Dan Syekh Zainuddin dalam teks ini dia mengkritik kepada pemerintah Islam pada ketika itu, kerana pada ketika itu Zamorin cuba meminta bantuan kepada pemerintah Islam yang berada di sebelah utara untuk membantu beliau untuk menangani penjajahan Portugis. Tapi pada ketika itu sayangnya uh, uh, tiada pemerintah Islam yang memberi respon kepada permintaan kepada Zamuri ini, kecuali ada beberapa sultan lah yang memberi bantuan, terutamanya daripada Sultan Bijapur, iaitu Ali Adil Shah. Rentetan daripada penulisan ini dia telah mendatang kepada isu kontemporari yang terkini, di mana kita dapat lihat era awal koloni Inggeris ini dia ada rentetan dia, di mana dia bermula daripada Portugis, kemudian datangnya Belanda, datangnya Perancis, dan diakhiri dengan British. Dan kemuncak kepada era penjajahan Inggeris ini berlaku apabila berlaku rusuhan Mapila di ibu pejabat British di daerah Malabar, yang berlaku di antara pada tahun 1836 hingga 1922. Mereka ini sebenarnya ahli sejarah berpendapat bahawa rusuhan ini adalah hasil daripada seruan jihad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Makhdum I itu sendiri dalam Tuhfat Al-Mujahidin, dan menjadi kepada sinambungan kepada gerakan khalifah yang dipelopori oleh Ali Muslia lah. Kalau dapat lihat, ini adalah gambar ulama Ali Muslia yang mengajak kepada masyarakat Muslim untuk menentang penjajahan Inggeris. Dan kadang ini juga dia dapat memberi kesedaran kepada identiti bangsa Mapila itu sendiri. Okay, rumusan daripada kertas ini
Tuhfat Al-Mujini adalah sebuah karya autentik berkenaan sejarah di Malabar yang perlu diketengahkan kepada ahli sejarah dan umum, terutama mengenai dimensi jihad dalam Tuhfat Al-Mujahidin. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.